Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra' dan Mi'raj, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, halaman yang ke-15. Dan lagi adalah padanya beberapa kaum duduk beserta dengan baginda Ibrahim alaihi salam. Adalah muka mereka itu seumpama kertas putih melepak lagi bercahaya. Dan lagi ada pula beberapa kaum yang lain, muka mereka itu warnanya itu putih, tetapi berubah sedikit, tidak seindah gulungan pertama. Maka berdiri segala mereka itu yang berwarna berubah itu, masuk ia pada satu sungai, maka mandi mereka itu di dalamnya. Kemudian maka keluar ia daripada warnanya suatu, yakni bersih ia sedikit. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang lain, maka mandi ia di dalamnya, dan keluar ia daripada sungai yang kedua, maka bertambah bersih pula daripada dahulu. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang ketiga, maka mandi di dalamnya, maka jadilah mereka itu seumpama taulannya, maka datang mereka itu duduk pada taulannya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan satu gambaran ketika Rasulullah berada di langit yang ketujuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dua kaum. Kaum yang pertama putih berseri-seri, indah wajah rupanya, manakala kaum yang kedua agak terkurang sedikit. Maka kaum yang kedua ini terpaksa mensuci dan membersihkan lagi rupa parasnya itu dengan mandi dan memasuki 3 sungai. Sungai yang pertama ada perubahan, ada peningkatan. Kemudian sungai yang kedua lagi jelas. Dan akhirnya sungai yang ketiga barulah serupa, indah, berseri sebagaimana gulungan pertama. Baik. Maka sabda Nabi SAW, siapa itu ya Jibril yang putih muka mereka itu? Dan siapa yang ada warna muka mereka itu? Suatu. Dan apa sungai ini? Maka katanya Jibril alaihissalam, adapun segala mereka yang putih muka mereka, maka iaitulah kaum yang tiada memakaikan, yakni tiada menyempurnakan iman mereka dengan zalim, yakni dengan maksiat. Dengan kata lain, dua kumpulan. Kumpulan yang pertama yang sempurna imannya dan sempurna amal solehnya. Kumpulan yang kedua ada berlaku zalim dan maksiat, kalaupun dari kalangan orang yang beriman. Dan ada pun segala mereka yang ada pada muka mereka itu suatu itu, maka mereka itu yang menyempurnakan amalnya yang saleh, dan yang lainnya kejahatan, maka taubat ia
maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan taubatnya. Dan ada pun sungai ini, maka yang pertama adalah afullah, sungai untuk mendapat pengampunan dari Allah. Dan yang kedua, sungai yang kedua itu adalah nikmatullah, nikmat dari Allah. Dan yang ketiga, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ayat yang ke-21 surah Al-Insan. Wasaqahum rabbuhum, Tuhan mereka memberi minuman kepada mereka itu, syaraban tahura, akan minuman yang amat suci, bersih, lazat, menyedapkan, menyeronokkan. Nak dijelaskan kepada kita bagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat di kalangan orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya, yang tidak sempurna imannya. Sempurna imannya ini sempurna dari segi amal perbuatannya. Sebab itu dalam matan Jauharah disebut warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Warujjihat ziyadatul iman, bertambahnya nilai keimanan pada diri seseorang itu apabila bertambahnya amal ibadah yang dilakukan. Orang yang beriman akan tetapi masih lagi melakukan kejahatan, sememangnya paras rupanya bersih, tetapi tidak sebersih, tidak seindah, tidak segemerlapan sebagaimana orang yang sempurna imannya, kerana sempurna amal ibadahnya. Baiklah, maka baginda Muhammad SAW, sebab itu balik daripada perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya, likulli syai'in musaqqilatun wa musaqqilatul qulub zikrullah. Bagi segala sesuatu itu ada penggilapnya. Penggilap hati itu adalah zikrullah. Dengan kata lain, ialah diri manusia tak ubah seperti besi yang terdedah dengan kekaratan. Begitu juga hati manusia juga terdedah dengan kekaratan. Maka dengan berzikrullah itulah jalan menggilapkan hati supaya bersinar. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, likulli syai'in musaqqilatun, bagi segala sesuatu itu ada penggilapnya. Wa musaqqilatul qulub, penggilap bagi hati sanubari manusia itu ialah zikrullah, atau nilai berzikrullah menggilap hati. Yang karat. Sungai yang ketiga, barulah bersih, indah, melayakkan orang yang beriman, yang disebut sebagai di sini
golongan yang kedua itu memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala itu pastikan maknanya sebersih-bersih daripada kotoran dosa. Bersih sama sekali daripada dosa. Sebab itu didatangkan firman Allah ayat 21 surah Al-Insan. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Wasaqahum rabbuhum. Tuhan mereka itu memberi minum kepada mereka itu akan minuman yang suci lagi bersih. Ya, arak yang ada di dunia haram hukumnya, kerana arak yang ada di dunia ini tidak suci dan tidak bersih. Walaupun ianya itu memberi nilai-nilai keseronokan, kelazatan pada manusia, tetapi tidak ada tahur, nilai kesucian dan kebersihan. Kenapa? Kerana arak di dunia itu memabukkan. Kenapa boleh arak di dunia memabukkan? Kerana peraman. Daripada peraman, perahan buah-buahan yang diperam. Peram itu akan menambahkan mabuk pada perahan-perahan buah-buahan. Sebab itu dia tidak suci dan tidak bersih. Baik. Kemudian dikatanya akan baginya, inilah tempat Tuan hamba dan tempat umat Tuan hamba, syurga. Maka tiba-tiba terbahagi dua bahagi. Dan pada satu riwayat, maka tiba-tiba terbahagi dengan umatku, umat Nabi Muhammad SAW itu dua bahagi. Satunya atas mereka itu kain yang putih, dan satu lagi satu bahagi kain mereka itu kelabu. Itu dalam satu riwayat. Maknanya dua gulungan yang digambarkan dengan dua kain. Kain yang putih, kain yang kelabu. Baik. Kemudian maka masuk Nabi Muhammad SAW akan Baitul Ma'mur. Maka masuk sertanya mereka yang atas mereka itu kain yang putih, dan didindingkan akan yang lain, iaitu yang atasnya kain kelabu. Tengok, maknanya penghormatan diberikan kepada golongan umat Nabi Muhammad SAW dalam golongan kain putih. Putih daripada dosa. Baitul Ma'mur. Perjalanan baginda Muhammad SAW bermula dengan perjalanan di waktu malam, Al-Isra, bermula daripada Baitullah, itu dia, menuju ke Baitul Maqdis. Baitullah, disitulah terletaknya Al-Masjidul Haram. Menuju ke Baitul Maqdis, disitulah terletaknya Al-Masjidul Aqsa. Baitullah menuju ke Baitul Maqdis. Kemudian diangkat naik, iaitu Al-Mi'raj, ke langit dunia, As-Sama'ud Dunya. Melepasi langit ke dunia yang disebut, maknanya ada di situ lautan. Lautan yang setitik airnya tak tumpah. Maka melepasi langit dunia tu adanya lautan. Maka di situ disebut Baitul Mamdud.
Bait tu maknanya penempatan. Baitun juga disebut rumah. Baitun juga disebut bilik. Baitul mamdud, penempatan yang amat luas. Saujana mata memandang. Luas nak. Atau Baitul Mamdud. Baitullah, Baitul Maqdis, Baitul Mamdud. Melepasi Baitul Mamdud, Baitul Izzah, penempatan yang mulia. Di situlah diletakkan Al-Quran setelah diturunkan daripada Lauh Mahfuz. Baitul Izzah, Baitullah, Baitul Maqdis, Baitul Mamdud, Baitul Izzah. Barulah langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Melepasi langit ketujuh, Baitul Ma'mur. Tengok, Baitul Ma'mur. Melepasi Baitul Ma'mur, sampai namanya Baitu Bahril Hayat. Baitu Bahril Hayat, penempatan laut kehidupan. Baik, Baitul Ma'mur, maka masuk sertanya mereka yang atas mereka itu kain yang putih dan didindingkan akan yang lain, iaitu yang atasnya kain kelabu. Maka mereka itu atas kebajikan, yakni agama Islam. Maka sembahyang Nabi Muhammad SAW dan sembahyang sertanya segala mukminin, orang-orang yang beriman, di Baitul Ma'mur. Maka tiba-tiba memasuk ke dalam Baitul Ma'mur itu tiap-tiap hari 70,000 malaikat. Apa sebenarnya Baitul Ma'mur tu? Di situlah tempat para malaikat bertawaf. 70,000 setiap hari. Dan tiada ia keluar lagi hingga hari kiamat. Dan bahawasanya adalah Baitul Ma'mur itu pada langit yang ketujuh, di bawah syurga. Dengan kata lain, melepasi langit ketujuh, Baitul Ma'mur. Melepasi Baitul Ma'mur tu adanya syurga. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Sadaqallahul azim. Di langit sana ada rezeki untuk kamu. Di langit sana juga ada yang dijanjikan untuk kamu. Itulah hadiah syurga. Dan bahawasanya adalah Baitul Ma'mur itu pada langit yang ketujuh di bawah syurga dan berbetulan dengan Ka'batullah. Dengan kata lain, Ka'bah itu tempat umat manusia bertawaf. Sejajar dengannya di langit sana Baitul Ma'mur, tempat para malaikat pula bertawaf. 70,000. Jikalau dijatuhkan daripadanya batu, nescaya jatuh di atas Ka'batullah straight. Maknanya kalau dijatuhkan batu daripada Baitul Ma'mur, dia akan jatuh tepat di atas Ka'batullah, Ka'bah. Kemudian maka keluar ia dan keluar sertanya segala mereka yang beriman itu. Baginda Muhammad SAW keluar bersama dengan orang yang beriman daripada kedudukan Baitul Ma'mur. Kemudian dibawa pula bagi Nabi SAW bejana yang 3 itu, dan memilih ia akan laban, iaitu susu. 2 kali nampaknya.
sewaktu Rasulullah SAW sampai di Al-Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis, Jibril bawa 3 bejana minuman berisi susu, bejana pertama, yang kedua berisi arak, dan yang ketiga berisi dengan manisan madu. Rasulullah pilih susu. Asal tu manisan madu. Ya. Maka Rasulullah pilih susu. Sekali lagi Jibril alaihissalam, kalau tadi di Baitul Maqdis, kali ini di Baitul Ma'mur. Rasulullah SAW didatangkan dengan 3. Memilih ia akan laban, akan bejana yang berisi susu. Maka membenarkan dia Jibril dengan katanya, telah Tuan hamba pilih akan asal kejadian. Asal kejadian. Kerana kita kena faham, susu tu terus diperah daripada binatang peliharaan. Ya, kalau manisan madu itu sebenarnya hasil kerja daripada lebah. Dia pungut semua manisan daripada tumbuh-tumbuhan, diletakkan di sarang yang berlilin. Disitulah barulah terhasil manisan madu. Berbeza dengan susu terus keluar. Maka baginda Muhammad SAW telah pilih yang asal. Itulah yang terbaik. Asal kejadian bagi tuan hamba dan umat tuan hamba. Baik. Kemudian maka diangkatkan keduanya baginda Muhammad SAW dan malaikat Jibril alaihissalam kepada Sidratul Muntaha yang telah kita bicarakan. Sidratul Muntaha. Sidrah bidara. Dan kepadanya kesudahan barang yang naik daripada pihak bumi, maka diterima daripadanya, dan kepadanya kesudahan barang yang turun daripada pihak atas, maka diambil daripadanya. Maka tiba-tiba aku lihat pohon kayu baginya batang. Itulah dia yang disebut Sidrah Al-Muntaha, Sidratul Muntaha, pepohonan bidara, kemuncak kepada segala penghidupan. Habislah kat situ. Maka disitulah dibawa naik segala amal baik daripada umat manusia. Di situ jugalah yang diturunkan. Sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, likulli insanin babani fis sama, babun yurfa'u amaluhu wa babun yanzilu rizquhu. Setiap manusia itu baginya 2 pintu di langit sana. Pintu yang pertama sentiasa terbuka, diangkat naik amal perbuatan manusia. Dan pintu yang kedua sentiasa terbuka, menurunkan habuan rezeki untuk manusia. Ini berarti apabila matinya seseorang, tertutuplah kedua-dua pintu. Jadi malaikat maut dia tahu ke orang tu nak mati? Dia tahu. Apabila dia lihat sudah tertutup kedua-dua pintu. Pintu yang diangkatkan amalan dan pintu yang diturunkan rezeki.
Kalau dah tertutup kedua-dua pintu tu, dah sah. Maknanya sudah tamatlah penghidupan bagi seseorang insan. Macam mana iblis dia boleh tahu orang tu nak mati? Kerana iblis mencuri lihat. Dia cuba mencuri penglihatan, dia cuba mencuri. Oh, dia nampak dah nak mati dah orang ni. Kenapa? Dah nampak dah kedua-dua pintu tertutup. Itu yang iblis akan datang untuk menyesatkan manusia buat kali terakhir. Inna syaitana ya'ti. Bahawasanya syaitan itu akan datang bagi setiap diri seseorang manusia yang berada di penghujung kehidupan. Maka dengan kata lain, sebab itulah datangnya hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Syurga amat merindui kepada 4 golongan. Al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Syurga amat rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, manusia yang lidahnya tak putus-putus membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizul lisan, manusia yang memelihara lidahnya. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, manusia yang bermurah hati memberi makan kepada golongan fakir miskin yang dalam kesusahan. Yang keempat, shaimun fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa syurga merindui 4 golongan ini? Kerana bidadari melihat sendiri amalan-amalan yang diangkat naik melepasi syurga. Itu yang nak sampai dekat Sidratul Muntaha tu. Jadi bidadari dia tengok lidah siapa ni? Lidah yang terpelihara. Dia pun tengok, puasa siapa ni? Puasa Ramadan. Sumbangan siapa ni? Dia nampak. Dengan kata lain, penghuni-penghuni syurga merindui itu melihat amal-amal kebaikan manusia yang merentasi syurga, diangkat naik mendapat kemuliaan menuju ke Sidratul Muntaha. Maka kalau ditengok, siapa ni? Hebatnya amalan puasa dia. Nanti ada yang menyebut Nazib. Maka dia kata, Nazib tu macam mana orangnya dia? Oh, dah ada jerawat rupanya. Yelah, bidadari syurga tu tak nampak Nazib. Banyak sangat halangan nak sampai ke dunia ni. Mana dia nampak? Cuma dia nampak amalan tu. Maka dia dengan dia bercerita, amalan Nazib tu begini, begini begitu, begini begitu. Makan aja sepanjang PKP. Maka diangkatkan keduanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril kepada Sidratul Muntaha, dan kepadanya kesudahan barang yang naik daripada pihak bumi maka diterima daripadanya, dan kepadanya kesudahan barang yang turun daripada pihak atas. Satu dia. Maka diambil daripadanya. Maka tiba-tiba aku lihat pohon kayu baginya batan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.